Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 29. Anak-anak yang dikasihi, dengan ibarat yang akhir ini dapat kita faham dan reti bahawasanya tempat ayat Quran yang tidak boleh ditafsir itu ialah jarang-jarang sahaja, iaitu pada tempat yang membawa kepada menyerupai Allah dengan makhluknya jika ditafsirkan dia. Adapun pada tempat yang tak begitu, maka ditafsirkan dia, tetapi jangan ditafsirkan dia dengan semata-mata kenampakan kita jua, seperti menyuruh Muhammad bin Abdul Wahhab akan pengikut-pengikutnya dia dengan tafsirkan Quran dengan ikut munasabah itu, maka ini haram. Tadi sekalian syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat kepada kita. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat besar Islam. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat besar boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat besar ada keinginan untuk mendapat ilmu, khasnya ilmu agama. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat besar dengan dipahamkan kita dengan ilmu. Diberi kita nikmat besar dengan disedarkan kita kepada Allah. Diberi nikmat besar dengan faham kita macam mana nak tauhid dengan Allah. Diberi kita nikmat besar dengan berterusan segala kurniaan limpah kurnia itu diberikan lagi dan lagi dan lagi. Dan dengan itu mudah-mudahan tercapai matlamat untuk kita mengenal Allah Ta'ala, menzahirkan kehambaan dan keberhajatan diri kita pada dia, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita nak bicara masih dia nak buat kesimpulan mengenai apa yang telah kita perbicarakan mengenai ayat-ayat mutasyabihat khasnya, pendapat salaf khalaf. Jangan tersilap menjadi pendapat salah. Yang salah itu adalah Wahabiyah, Salafiyah, kaum muda, macam-macam istilah nama yang mau panggil ni, Ittiba'us Sunnah, apa nama adik-beradik tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua dengan kefahaman yang dia beri, yang kita semua ni duk pakat buat sebab untuk dapat hidayah tu.
yang penulis, dia menulis, mengarang, saya tukang baca. Tuan-tuan dengar, mudah-mudahan semua kita dihidayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dia nak buat satu rumusan, yang lepas pun rumusan dah, ini rumusan di atas rumusan lagi. Anak-anak yang dikasihi dengan ibarat yang akhir. Ibarat mana tang dia sebut yang terakhir kita bicara, ambil riwayat nukilan daripada kitab Al-Baihaqi. Rumusan apa kita nak kata apabila ada dalam Quran ni yang menyebut perkara-perkara yang tak selayaknya nanti bila nisbah pada Allah Ta'ala, yang dengan itu memahamkan Allah Ta'ala ni ada sifat makhluk, jisim, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, berhajat kepada sesuatu, menunjukkan berjuzuk, beranggota, naik turun atau seumpamanya. Dan bagaimana kaedah menyelesaikannya, antara lain dia sebut kaedah dia senang je, baca macam mana Allah Ta'ala turunkan, diam, bahasa mudah tu kan. Yang dia gunakan bahasa, kata dia kaedah dia adalah fatafsirhu tilawatuhu wasukutu alaih. Tafsir dia kita baca je, lepas tu diam. Apa maksud diam tu? Tafwid, serahkan makna dia kepada Allah Ta'ala dengan kita tak cuba sikit pun untuk meletakkan diri kita untuk memahamkan ayat Quran itu, kerana membawa, cuba nak bawa faham pada ayat Quran tersebut, dia mengakibatkan ada kaifiat, mengkaifiatkan Allah Ta'ala, berjuzuk, beranggota, bertempat, turun, naik, tu dia akan bawa ke situ, dengan itu jadi sesat. Na'udzubillah. Baik. Jadi ada anak yang dikasihi, dengan ibarat yang akhir ni dapat kita faham dan reti bahawa tempat ayat-ayat Quran yang tak boleh ditafsir itu atas nama ayat Quran ni kena tafwid, serahkan bulat-bulat makna dia pada Allah Ta'ala. Kita tak masuk campur langsung atas kaedah salaf untuk bicarakan bab ayat mutasyabihat ni, yang kita hanya baca dan lalukan dia macam mana Allah Ta'ala turunkan, makna dia apa, wallahu alam. Tempat macam ni ialah jarang-jarang. Dia bunyi gitu sikit lah. Bunyi Tiya Kopi Ramli je bunyi tu. Jarang-jarang. Bukan sepenuhnya Qurannya tu. Jumpa pun kadang-kadang. Ayat muhkam sambung banyak. Kita buat lawak sikit lah awal ni. Sagi entam kita entam pula. Ya Allah. Bukan lawak tu nyambil, bukan maksud pun. Jadi nak jumpa ayat mutasyabihat ni jarang-jarang, kadang-kadang saja, jarang-jarang sekali. Pada tempat dan kaedah pun untuk kita selesaikan dengan ayat mutasyabihat ni pada tempat yang membawa kepada menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluknya. Bukan semua yang Quran, ada sebahagian aja pula tu, bukan sebahagian, tapi istilah yang boleh dipakai sebahagian kecil. Walaupun begitu, kesilapan dia adalah kesilapan besar. Itu masalah lah. Satu kena ambil perhatian juga. Jadi tempat yang jadi masalah ni pada tempat yang membawa menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jika ditafsirkan akan dia, jika dihuraikan akan dia, jika ditafsirkan akan dia, bahkan dengan terjemah dia saja pun, dengan hanya makna zahir terjemah, dia dah boleh membawa waham, boleh membawa prasangka pada pahaman salah. Apatah lagi dilayan waham itu dan diiktiqadkan waham itu. Sebut Allah ada muka, kita di akhirat esok di dalam syurga kita akan melihat wajah Allah.
Sebut tu pun mula-mula sekali biasa je, tapi dia adalah satu pemula untuk menyebabkan boleh jadi sesat jauh lagi pada tu. Mula-mula sebut wajah Allah gitu je, lama-lama ambil pakai, ambil peduli, ambil hurai, oh Allah ada wajah, Allah ada muka, kan melarat. Jadi dia boleh membawa macam tu. Satu dah dia ambil kaedah berhati-hati oleh ulama salaf dan khalaf ni. Apa dia? Jangan masuk bicara, serah makna pada Allah Ta'ala. Itu salaf. Kalau khalaf, dia menafsir, mentakwil, menafsir. Bahasa yang selalu dipakai takwil, mengikut apa yang sepatutnya dipaham, mengikut kaedah-kaedah ilmu yang sangat ketat, yang tak boleh sewena-wenanya setiap orang mentakwil, menafsirkan dia. Yang tu pun kalau tak erti, diam. Itu kot bahasa mudah dia. Apatah lagi ada sedikit sebanyak kita bahas lepas kaedah mujtahidin, imam-imam setara Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itu, kalau tak erti, diam, taklid aja ulama. Ulama pun pasti jangan silap pergi cari yang nanti kita sangka dia ulama, rupanya ular dalam semak. Itulah. Baik, ada pun tempat yang tak begitu. Tempat yang tak begitu tu maksudnya tempat tu dia tak membawa pada menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia tidak begitu. Antara yang ada sikit sebanyak itu, ada soalan itu bertanya tentang wa'tasimu bihablillah, kamu berpeganglah dengan tali Allah. Memang rasanya tak ada orang faham Allah dengan kita ada tali. Yang tu kalau faham memang bengap gila. Tu wa'tasimu bihablillah. Apa satu lagi itu? Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalilah kamu pada Allah, pada Rasul. Dia tak memahamkan muka, tangan, tak ada. Cuma apa maksud? Tetap atas nama dia majazi. Tapi untuk nama mutasyabihah di situ tak ada tasyabuh dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Tak ada tasyabuh nak tashbih dengan Allah Ta'ala dengan makhluk, tak ada. Tapi makna dia majazi. Jadi tempat mutasyabihah ni, tu kata dia sebut apa ni? Kadang-kadang, jarang-jarang, sikit sangat. Adapun majaz, yang tu memang banyak. Baik. Dia sebut tentang sedikit perbezaan gitu. Maka pada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang hakiki ini, ditafsirkan ia ditafsir, dihurai. Walaupun begitu ada tapi sikit, tapi ni jaga sikit. Tetapi jangan ditafsirkan dia dengan semata-mata kenampakan kita jua. Masuk kenampakan kita ni hanya berdasarkan pada pandangan saya. Antara kaedah pandangan tu, kalau zaman ni buat satu halaqah, baca ayat Quran, terjemah, lepas tu minta beri sedikit tadabbur pada ayat Quran. Ni banyak majlis macam tu. Buat halaqah macam ni, baca terjemah, cuba bagi sedikit tadabbur daripada ayat Quran yang kita baca ni. Yang hadir bukan mujtahidin, bukan ulama, bukan amilin, bukan ahli zikirin, bukan zakirin, bukan ahli zikir. Kebanyakannya bengongin, pi bahasa gitu. Banyakannya apa pun tak erti. Bukanlah tak erti bengong macam orang kafir tu, tidaklah. Taklah tahap bodoh tu. Tapi tak erti tu dari sudut bahasa Arab, apa disiplin, memang pernah mengaji lah, adalah tak bukan istilahnya bodoh bengap, zero langsung pengetahuan kan. Tapi bukan ahli untuk bicara sebab itu. Minta untuk tadabbur, minta ni apa pandangan tentang ayat Quran ni, apa pandangan, minta pandangan sikit, minta pandangan. Siapa nak minta pandangan?
Yang tutup guru kita yang besar-besar, yang pakar-pakar, kita tak pernah pergi mengaji dengan dia, nak dengar pandangan dia. Tu pun bukan pandangan dia. Dia ikut ulama dulu. Kitab-kitab yang dipakai oleh ulama yang dia mengaji dulu dengan tok guru dia dulu. Yang tu kita tak mau dengar. Yang kita hak bengong-ngin ni, oh minta pandangan. Itu yang zaman sekarang ni, tengok dalam medsos tu, Allah. Semua orang komen. Hak bengong-ngin pun komen. Senang gitu, bahasa senang lah. Bengong-ngin pun komen. Tak reti benda pun komen juga. Ya Allah. Ni masalah ni. Pasal dah sampai masyarakat kita, dia sampai satu tahap tafsirkan Quran ikut kenampakan mereka juga. Ikut kenampakan mereka, ikut pandangan mereka, pemerhatian mereka, pandangan mereka. Sedangkan ada ancaman dalam hadis bab tafsir ni, itu pun kita sebut dah hadis tu, masyhur hadis ni. Man fassaral Quran bi ra'yih, siapa tafsir Quran dengan pandangan dia, dengan pemerhatian dia sendiri, dengan kepala otak dia, bahasa mudah itu. Tak ada langsung disiplin ilmu untuk membolehkan dia memahami Quran itu dengan ada tunjuk ajar daripada tok guru alim ulama. Tak ada, semata-mata dia falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah mensediakan tempat dia daripada api neraka. Itu jaga. Itu tutup guru ulama kita. Mereka ni biasanya tidak akan membenarkan kita pergi mengaji tafsir hadis, melainkan setelah diselesaikan mengajari segala usul-usul dalam agama, tauhid, fiqh, tasawuf. Betul, mengaji usul fiqh. Usul apa? Usul masalah hadis. Diajarkan apa, qawaid fiqh. Dibaca satu-satu usul tafsir. Usul ni semua dia ajar. Usul fiqh dia ajar, usul tafsir dia ajar, usul hadis dia ajar. Dia asal usul. Fiqh ada usul dia, tafsir ada usul dia, hadis ada usul dia. Ajar ni formatting dulu macam mana. Pula tu semua tu dengan format bahasa Arab. Ajar pula nahwu dia, saraf dia, istiqaq dia, balaghah dia. Dalam balaghah tu ada bayan, ma'ani, badi' dia. Betul, ada jumpa syair dia, arud dia, qafiyah dia. Semua daruriyat syair apa dia satu. Baru diajar dengan sempurna apa yang dikatakan tafsir dan hadis. Kalau sebelum tahap tu baca Quran hadis ni, kalau kata pelajaran tu atas nama tafsir atau hadis, kadang-kadang buta tafsir pun, baca terjemah je gitu untuk tabarruk atas jalan riwayat sahaja. Ya, sebut. Banyak tempat-tempat pengajian yang macam tu. Hatta kalau kita pergi India pun Darul Hadis, setahun nak babih kutubus sittah, 6 buah kitab hadis. Satu kitab 2 jilid, 12 jilid, nak bagi khatam setahun. Buru ada sana parona itu yang baik. Itu pun ada tok guru hafal lah, nak murid pun hafal. Tapi pakai kitab. Tujuannya nak semak hadis je. Anak murid punya pakar, guru pun pakar, sampai anak murid kata guru baca hadis satu pun tak silap. Maksudnya apa? Guru pun handai, anak murid pun handai. Tu baru ngaji hadis. Yang ni tok guru pun tak baca, tak pandai baca Quran. Anak murid lagi masuk pakai sikit bahasa gitu kan. Jagalah. Jadi jangan tafsir Quran mengikut semata-mata kenampakan kita juga. Mana contoh ni? Seperti jangan. Pahaman ni lah yang telah tersebar dalam masyarakat kita ni. Zaman saya mula-mula sekolah, bukan mula-mula, zaman saya persekolahan sekolah menengah dulu. Sekolah menengah biasa je, sekolah menengah kebangsaan aja. Tak masuk asrama penuh apa pun. Bukanlah orang cerdik mana. Apa nak sebut? Zaman tu dah ada dah program usrah. Tapi awal-awal dulu program usrah dia bagus. Buat halakah usrah. Usrah tu dia bukan cerita ayat Quran, bukan cerita hadis. Usrah tu betul-betul usrah. Apa dia? Kalau ni buat usrah, anak apa orang, kalau lama dah kahwin, sekolah apa, anak apa tu, ada tak masalah ekonomi, ni PKP,
anak dia tak putus belanja, susu tak ada, kena buang pekerjaan. Dulu usrah tu saya ingat saya, arwah ayah saya, dia mula-mula ikut program usrah tu, bagus usrah ni kata dia. Saya dengar ya, saya masa tu duduk zaman sekolah lagi tak ada nak pergi usrah apa. Zaman saya mula-mula pun ada ikut juga usrah-usrah tu, macam tu lah juga. Pergi belajar kat mana, dia orang support. Pergi mengaji lagi, belajar, esok belajar balik kat kami, ajar kami pula. Memang saya dulu macam tu, hasil daripada usrah tu lah. Pasal tahu ayah saya susah, mak pun tak kerja pun, suri rumah je. Jadi dia orang hantar pergi mengaji. Tapi nak sebut tak tu, usrah dulu macam tu, nak sebut usrah dulu tu macam tu. Main belakang ni usrah juga, halakah juga, lain passion. Usrah apa? Usrah tadabbur Quran. Tak cerita dah anak adik-beradik macam mana, ada masalah belanja ekonomi ke untuk buat bantuan ke apa, tak ada. Masa ya cerita apa? Baca yang Quran, terjemah, apa pandangan? Minta tadabbur sikit. Apa pandangan? Alhamdulillah ini kita dapat mendengar pandangan-pandangan yang cukup bernas dengan ayat Quran. Wow. Dengar. Jaga sikit kata dia. Pasal apa ni? Ada pahaman menafsir Al-Quran seperti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tukang baca dia. Dia ajar, dia suruh pengikut dia dengan tafsirkan Quran. Ramailah ni ustaz-ustaz yang belajarlah tafsir Quran, belajarlah tafsir Quran. Dia tak suruh pergi ngaji tauhid. Boleh kata gitu, walaupun kadang tak keluar pada mulut dia, tak usahlah ngaji tauhid. Kata saya tahu nak kata itu. Memang aku tak nak kata itu, tapi ayat yang keluar pada mulut dia apa? Belajarlah mentadabbur Al-Quran. Beri Al-Quran. Quran pun begitu banyak, murah-murah. Ada terjemah, ada tafsir. Takkan kita baca Al-Quran tak faham satu pun. Betul kan? Ramai bagi motivasi macam tu kan. Tapi jarang nak jumpa. Mengajilah tauhid, bergurulah guru yang betul, agar kita kenal Allah Ta'ala. Boleh cinta pada Nabi SAW lebih daripada cinta diri kita sendiri. Tak ada orang nak sebut itu Yang disuruh tafsir. Beli tafsir. Ada tafsir harfiah. Ajar tafsir pun kat masjid harfiah tu. Wa iz qala Musa, dan iz ketika, qala ni fi'il madhi, berkatalah Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Oh, senang dia faham Al-Quran. Ada tempat memang tak ada masalah, tapi bila kebanyakan yang ajar macam tu, dia jadi kurang ajar. Kurang ajar tahu mana? Ni, dia jadi bengap. Disiplin ni tak dia ajar. Jangan kata anak murid. Tok guru yang ajar macam tu pun bengap. Saya sebut tu kasar lah sikit. Pasal apa? Anak murid yang kelahiran macam tu, yang tu yang banyak jadi Wahabi. Tok guru yang macam tu pun, tok guru banyak yang macam tu jadi pahaman Wahabi tu. Mereka baca Quran tafsir sewenang-wenangnya, tafsir ikut kepala otak dia. Ada tempat kita dengar cantik, okey, itu bagus. Pasal itu tak sampai mutasyabihat, tak ada ayat-ayat majazi, tak ada ayat-ayat yang bermasalah untuk faham zahir dia. Tapi ada ayat-ayat yang sampai ayat zahir kita nampak pecah temelang dia, macam tu, nampak busuk dia, nampak kegagalan dia, nampak kejanggalan dia, nampak kepincangan dia dalam akidah dia, dalam tauhid dia, dalam tasawuf dia. Ini masalah ni. Apa sikit dalil. Nampak? Itu apa pasien tu? Pasal apa? Dalil. Bukan nak marahkan soal masalah dalil. Tapi bukan semua benda yang berdalil dengan Quran dan hadis. Ada benda yang hukum-hukum fiqh, dia di atas kaedah-kaedah yang ada qawaid dilalah yang ditunjuk oleh Quran dan hadis. Kalau ambil tunjuk pun, dalil depan mata, kita tunjuk ke dia, ni ayat Quran ni, faham dia, menunjukkan macam ni, dia orang faham. Pasal tak ada alat untuk memproses macam mana nak faham dilalah Al-Quran. Begitu juga dilalah hadis. Sikit saya guna bahasa gitu. Tu bahasa ilmiah sikit lah. Baik. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni kata dia menyuruh pengikut-pengikut dia dengan tafsirkan Quran dengan ikut munasabah itu. Yang apa? Gopala Krishnan pun tafsir Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya. Tu
Tuhan akan membalas balik tipu daya yang mereka kerjakan. Lah ni pun dia tak ke mana go bala apa, tak apa bala tau. Dulu masyhur nama-nama tu. Boleh orang DAP pun baca ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi tazkirah kat masjid tu. Baca ayat Quran. Padahal masuk Jawi pun tak. Pasal apa? Pasal dia yang berhormat. Bagi tazkirah Ramadan dalam masjid. Suruh sembahyang tarawih 20 bukan 8. Main-main Maksudnya sampai macam tu orang pun dengar terpegun lah. Uish, orang kafir boleh syarah kita sembahyang tarawih ni. Apa yang macam tu? Ini masalah ni. Jadi tafsir Quran dengan munasabah. Ramailah ni baca Quran dengan munasabah, ambil tafsir dengan munasabah kepala otak dia. Baca hadis biji je keluar istinbat hukum. Boleh kita sembahyang jamak lebih kurang 16 km. Boleh dah sembahyang jamak. Rasulullah pernah sembahyang jamak walaupun dalam keadaan bukan musafir, bukan hujan. Antaranya bukan hujan, bukan musafir, pernah Rasulullah sembahyang jamak. Ada pendapat yang mengatakan boleh jamak sejauh 16 km. Kepala otak dia. Ya. Nampak? Yang cakap macam tu mufti, bukan sebarang. Mufti mana tanya lain Masih berdengung ke, menekung masing asal keping apa lagi mufti-mufti macam tu kan. Mufti-mufti hidung penyek yang membuhi bahasa-bahasa gitu, yang mufti mana tak tahu lah. Mufti apa? Mufti harum manis. Waktu itu spesifik sikit tu. Mufti bela orang-orang kafir, mufti yang suka komentar isu-isu babi. Ada isu mufti-mufti macam tu. Maka kata dia, perbuatan tafsir ikut munasabah, tafsir ikut kepala otak, itu bahasa mudah sebut bahasa kampung ni, haram. Pasal ada ancaman hadis. Kena rasa takut untuk tafsir Quran ni macam mana kena takut macam popok tu juga. Sikit-sikit hadis ni dhaif. Siapa yang berkata yang Rasulullah tak kata, dia telah sediakan tempat dia dalam api neraka. Hadis ni tak sahih, hadis ni maudhu'. Wow, hebat. Bagus. Tapi bab tafsir, dia tafsir kelang kabut. Saya pernah dengar Sabtu ketika buka kajian dengar, tapi orang share kita tengok dia tafsir apa? Kebolehan memberi salam dan menjawab salam orang kafir. Orang kafir bagi salam, boleh tak kita jawab? Ni ada soalan ni, dia pun pegang kertas tu. Ada soalan kata dia, orang tanya apa? Nak berlakon sikit, mana kertas tu dia bilang lah. Apakah hukum kita menjawab soalan daripada orang kafir memberi assalamualaikum? Saya lebih cenderung kepada satu ayat Quran. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi salam, diberi penghormatan dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, kamu jawablah, kata dia, dengan satu jawapan yang lebih baik daripada penghormatan yang diberi kepada kamu, ataupun aurudduha, ataupun berilah sekurang-kurangnya jawapan yang seumpama dengan penghormatan diberi pada kamu. Saya lebih cenderung pada ayat Quran ini untuk membolehkan kita jawab salam pada orang kafir. Dia dah menghormati kita, kita hormat dia balik. Kepala otak tu mufti kepala otak, dia tafsirnya tu. Tu yang tengok, sewenang-wenangnya dia tafsir. Maksud ayat Quran tu wa idza huyyitum, bila kamu diberi penghormatan. Apa maksud huyyitum? Sulimtum, kamu diberi salam. Kamu tu siapa? Kamu tu huyyitum, kamu siapa? Orang Islam. Didatangkan majhul tu. Huyyitum, kamu diberi penghormatan. Siapa fa'il yang disembunyikan tu? Yang memberi salam tu siapa? Semua tafsir bahas satu-satu. Dia ambil bodoh-bodoh gitu ya. Ayat Quran suruh kita menghormati satu sama lain. Al-Quran ni mengajar kita Islam yang universal.
Falsafah. Kita ngaji sifat 20 falsafah, dia kata dia buat ajar falsafah. Islam yang universal, mengajar kita bermasyarakat, tambah kita masyarakat majmuk, masyarakat unik. Kita nak membentuk masyarakat Malaysia yang terbilang, gemilang, cemerlang. Jadi kalau orang kafir bagi kita salam, apa salahnya kita mendoakan dia untuk satu kebaikan berdasarkan ayat Quran tersebut. Macam wah, puak-puak dia dengar macam mana? Hebat Mufti Pasir Berdengung juga. Best. Semua bercakap berdalil kepala otak kan. Ya, saya tak boleh, saya geram lah. Pasal orang ramai dia terpedaya dengan itu. Sebut Quran hadis. Kalau betul tak apa. Kerana ayat Quran tu betul, huraian dia tak betul. Pasal dia huraian ikut kepala otak dia. Ni. Satu, jarang kita tengok tutup guru kita nak sebut ayat Quran. Bukan tak reti, dia ada display. Kitab kita mengaji kitab. Kalau tuan-tuan tengok kitab Ummu Barahin lah, kitab tauhid tu, Allah, yang ada ayat Quran dalam tu apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu daripada awal kitab, akhir kitab, ayat Quran yang ada satu je. Lain tak ada satu pun. Tak sebut pun ayat Quran hadis. Tapi wallahi isi dia adalah isi Al-Quran dan hadis. Kena kitab fiqh, tambah kitab fiqh, tak jumpa satu Quran hadis pun. Daripada awal kitab fiqh sampai hujung. Tapi semua isi dalam tu adalah intipati daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Ada kitab-kitab yang ni Muhammad bin Abdul Wahab and the gang ni, daripada awal sampai hujung semua ayat Quran hadis. Tapi sesat, akidah dia pun sesat, fiqh dia pun sesat, tasawuf dia pun sesat. Ya. Perbuatan ni haram. Adapun tafsir daripada ulama khalaf itu, baik tafsir daripada ulama khalaf. Faham ulama khalaf ni? Ulama yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat agar tak berlaku kontradiksi, tak berlaku percanggahan dengan ayat Quran lain, agar Al-Quran tu telah dimurnikan mengikut kaedah takwil yang dibenarkan dalam kaedah syarak, dibenar dalam Quran, dibenar dalam hadis untuk mentakwil Quran. Kesemuanya kata dia dinakalkan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW ataupun yang diperhela dan menurut oleh sahabat-sahabat. Perhela tarik, maksudnya ambil. Hela ni tarik, diperhala. Memang baca ditulis ni tu perhala kan? Kalau hela diperhela, hela kesedari, hela ni tarik kan? Hela lain pula. Aja bunyi-bunyi belah-belah tanah sikit. Diperhela maksudnya ditarik, maksudnya diambil salah silah dia dan menurut oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum dengan mengadap syair bagi jahiliah pada mengambil lughah dan perhela dan menyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya, alaikum bidiwani kitabikum la tadillu. Qalu wa ma diwanuna? Qala syi'rul jahiliyah fa inna fihi tafsira kitabikum wa ma'ani kalamikum. Okay. Cuma dengar ambil perkataan ni hati-hati sikit. Wahabi kadang dia buat hujah merapu dalam bab ini. Jadi asal nak sebut ambil daripada sahabat dan menyuruh oleh para sahabat dengan mengadap syair bagi jahiliah. Maksudnya antara rujukan untuk tengok bahasa, lughah, tafsir. Pasal bila nak tengok tafsir ni bahasa Arab. Jadi mana nak rujuk bahasa Arab? Mesti orang Arab. Boleh? Orang Arab ni tak atas nama orang Arab. Tak semua orang Arab Islam. Tak semua orang Arab Islam. Tapi bahasa tu bahasa Arab. Nak faham Arab, kena tengok orang Arab. Pasal itu kita ada bicara sikit uslub Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turun Quran ni dengan uslub Arab. Bila uslub Arab, nak tengok makna Arab, tengok mana? Tengok bahasa Arab. Satu, kita mengaji tafsir, kita mengaji
tauhid, fiqh, tasawuf, apa saja ilmu, dia ada mana lughatan, istilahan, lughatan, istilahan, lughatan, istilahan. Lughah tu pada bahasa, istilah yang ni dipakai dalam syarak. Apa maksud? Nak faham satu-satu mesti faham lughah dan istilah, lughah dan istilah. Lughah tu lughah apa? Lughah Arab. Lughah Arab ni lughah apa? Asal makna kalimah Arab yang ada dalam Quran dan hadis, yang ni asal makna dia. Tapi bila datang Islam, datang Nabi SAW, datang Quran, mengubahkan definisi daripada bahasa Arab yang ini asal dipakai kepada makna yang dipakai dalam syarak. Yang tu yang kita kena belajar. Apa makna lughah istilah, lughah istilah, lughah istilah, lughah istilah. Contohlah buat misal, lughah dan istilah ni yang nak kata antara tempat kita beradab, mesti tengok syair jahiliah. Dan syair tu sekalipun syair sebelum datang Islam. Mesti apa? Nak faham lughah, mesti bahasa Arab. Dan masa tu mana ada orang Islam lagi. Contohlah yang selalu kelahi dengan Wahbi, misalnya bid'ah. Dalam kaedah syarak tak dipanggilkan bid'ah, melainkan benda sesat baru panggil bid'ah. Kalau benda yang Nabi tak pernah buat, yang ni saya sebut istilah yang dah dipakai, yang telah dibuat rumusan. Kalau benda yang Nabi tak pernah buat sekalipun, tetapi ada usul dalam syarak, dengan apa telah dibahas oleh ulama, yang ni dibenarkan walaupun Nabi tak pernah buat. Tak pernah buat walaupun sekali, tak pernah buat seumur hidup dia, tak pernah buat sampailah dia mati, tak pernah buat benda tu. Tapi benda tu tepat dengan ajaran Islam, ada menepati kawaid agama. Pula tu ada para sahabat, tabi'in, tabi'in yang mereka ni ulama besar, jadi rujukan kita. Bahkan Rasulullah perintahkan kita untuk jadikan mereka sebagai rujukan. Itu adalah termasuk dalam kawaid atau kaedah-kaedah kita beragama, mengikut orang-orang macam ni. Walaupun ada benda yang Rasulullah tak pernah buat, tak istilah bid'ah jika dia tepat dengan syarat. Sembayang tak ada usuli, bukan bid'ah nama dia. Sorry, sembayang ada usuli, bukan bid'ah. Bengap dulu, orang tu kata bengap. Memang Nabi tak pernah sebut usuli dalam sembayang. Tapi ada tak dalam ibadat lain Rasulullah tu, dia lafaz, sebut lafaz ibadat yang dia nak buat. Nawaitul hajja wa ahram, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ada tak? Ada. Itu apa ulama dah bahas, kiasinya sunat berlafaz untuk membuat satu ibadat supaya boleh membantu. Lafaz itu akan hati nak hadirkan ibadat kita buat. Ijma' ulama kata sunat. Bila sunat walaupun Nabi tak buat, apa hukum? Sunat. Dia tak dipanggil bid'ah. Wahabi bid'ah. Itu Wahabi ni pening. Boleh faham? Nabi biasa tak duduk ramai-ramai, jom kita beratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tak? Kita pun tak pernah hidup zaman Nabi, mana nak tahu. Kalau tak ada sekalipun, diperintah tak suruh kita zikir. Dengan seorang-seorang kadang tak mampu, disuruh tak kita berbantu-bantu untuk membuat kebajikan? Disuruh tak? Untuk bagus tak ramai-ramai zikir untuk membantu refresh iman? Bagus tak? Bagus. Apa hukum? Sunat. Wahabi bid'ah. Tu Wahabi pening. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Pasal dia bodoh, dia tak reti, dia tak faham lughah dan istilah. Lughah dan istilah. Lughah memang ada makna macam ni, tapi dia ada istilah makna macam ni. Jadi nak dipakai mana istilah ke mana pakai lughah? Kalau misalnya kita tanya hal sallaita, bahasa yang dipakai asal bahasa Arab hal sallaita, solat bahasa Arab asal, dengan mana doa? Kamu dah berdoa? Bukan macam tu. Asal solat dengan mana doa, tapi dah dipakai solat dengan mana? Perbuatan tertentu, dengan bacaan tertentu, mula dengan takbir, sudahi dengan salam, dengan rukun syarat tertentu. Ni maksud solat. Kamu dah solat? Belum? Solatlah. Nak ambil waktu dah ni.
habis waktu dah, contoh kan. Jadi solat bukan dengan mana doa, solat dengan mana ada perbuatan yang tertentu, mula bacaan dan perbuatan tertentu, mula takbir sudah hingga salam dengan rukun syarat tertentu, wuduk menghadap kiblat, tutup aurat, tak ada najis, tak ada hadas apa, baru boleh solat. Ni solat bukan doa, bukan doa. Jadi mana rujukannya? Lughah. Mana rujukannya? Istilah. Jadi lughah makna macam ni, istilah macam ni. Dua-dua kena perhati. Dua-dua kena perhati. Dan daripada lughah tu lah nanti akan baru boleh faham istilah. Wahabi tak ada, dia bantai semua semacam bid'ah, 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 bid'ah. Bila kena atas kepala dia tak ada bid'ah pula. Baik, sikit sana. Seperti kata dia perhela dan menyuruh, maksudnya menarik dan menyuruh oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan katanya, alaikum bidiwani kitabikum la tadillu. Qalu wa ma diwanuna? Qala syi'rul jahiliyah fa inna fihi tafsir kitabikum wa ma'aniya kalamikum. Terjemahannya, lazimlah kamu, maksudnya berpeganglah kamu, carilah kamu dengan diwan kitab kamu. Diwan ni bahasa mudah rujukan kitab kamu. Kitab kamu ni Quran lah. Quran ni antara rujukan dia apa dia? Syair jahiliah, syair Arab. Antara rujukan dia. Kalau zalikal kitab, apa makna kitab? Ambil mana kitab terjemah? Kitab apa bagian kitab? Kitab tu apa? Apa tak nak tengok mana? Syair apa yang menunjukkan kitab mana macam ni? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru mana apa? Quru mana haid ke? Quru mana suci? Tengok syair mana? Syair ni kata sebut macam ni. Tak apa syair, macam mana nak rujukan? Terjemahan. Terjemahan bukan rujukan. Terjemahan ni yang telah diterjemah. Mana ambil terjemahan? Tu yang puak Wahabi yang duk faham istawa. Apa mana istawa? Dia kata duduk. Bodoh. Mana dalil istawa, mana jalasa, mana duduk, mana lughah dulu. Dan kalau pada orang Ta'ala makna jalasa betul ke salah? Ada tempat lain macam ni. Istawa. Apa makna istawa di sini? Apa makna istawa di sini? Apa makna istawa di sini? Memang tak bahas pun. Memang bodoh tu lah. Konon-konon tu kira dah berpegang dengan makna duduk dan berada tu, satu dia dah full stop tu. Akidah dia. Padahal tak ketipu. Berpeganglah dengan dewan kitab kamu, janganlah jadi sesat. La tadillu, jangan jadi sesat. Janganlah jadi sesat kamu. Kemudian bila Sayyidina Umar kata macam ni, berkata mereka itu, sahabat lain tanyalah, manakah dewan kitab? Dewan kita punya dewan ni maksudnya himpunan, tempat untuk kita rujuk bahasa ni mana apa, makna ni bahasa dewan ni, bahasa lain qamus. Bahasa mudah saya sebutlah untuk faham diwan tu apa. Ada Diwanus Syafi'i. Apa dia? Diwan. Istilah dewan ni dia antologi panggil apa? Sajak ni kalau kita himpun koleksi-koleksi sajak, dia pernah mengarang sajak, itu dia panggil apa? Tak tahu. Antologi, antropologi. Macam-macam Apollo semua bunyi. Itulah. Antologi sajak, antropologi apa? Kapolologi apa? Betul-betul apa? Tak tahu. Antologi lah. Antropologi lain kira. Tak macam Apollo ke? Rasanya antologi. Antologi. Google ada senang. Google bagus tu. Itu dewan sekarang. Itu diwan sekarang. Itu diwan sekarang. Antologi. Jadi zaman tu dia kena antologi saja. Kalau tak ada dalam buku, tu bukan ramai orang tulis. Ramai umi. Jumpa ketua-ketua kabilah Arab. Ni syair ada ni kalimah makna apa? Syair mana? Dia sebutlah syair Imri Al-Qis.
Gedebak gedebuk, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk disebut. Ini syair Lubaid bil Asam, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk bil Asam maksudnya. Gedebak gedebuk, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk disebutlah. Ini syair siapa pula? Ini syair Qus Ibn Sa'idah Al-Iyadi. Ini zaman jahiliah punya syair ni. Gedebak gedebuk, gedebak gedebuk disebut. Gedebak gedebuk ni makna macam ni, makna macam ni, makna macam ni. Saya sebut tu pasal memang disiplin ilmu belajar kita adalah ilmu-ilmu Arab ni kena pergi belajar tu. Tambah tuan-tuan kalau lagi Mesir pergi ambil bahagian lughah. Jangan ingat lughah tu ngaji nahwu saraf tau. Kan. Lughah ni pergi ngaji syair Arab macam mana kalau Melayu ni pergi ngaji bahagian lughah bahasa Malaysia, bahagian bahasa kena pergi kaji macam Zakbar tu. Ni siapa dia? Peribahasa ni main pada mana? Ni peribahasa ni makna apa? Perkataan ni ambil makna apa? Mana apa? Mana apa? Kalau kata sentot makna apa? Bontot makna apa? Kentot makna apa? Ha, contoh ken kin tan tot 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 tik pak pak semua pergi belajar jaga satu-satu. Mana dalil dia? Mana ambilan dia? Perkataan syair mana? Ha, cuma Melayu tak ada ilmu ni. Arab ada. Kalau pi ambil ni, jangan kata orang Melayu, orang Arab berlari. Macam apa? Bukan senang. Sayyidina Umar pesan, kamu tak sesat kalau ada ilmu ni. Ilmu ni memang payah nak ada. Cuma dalam ni dia mudah, ada rujuk. Kalau rujukan saya duk ngaji tu tegur disebut. Almarhum Tuan Guru Haji Ghazali tu, saya awal-awal saya beli kitab ni apa dia? Dia kata, "Kamu nak ngaji ni pakai komus apa?" kata dia. Itu Marbawi tu, zaman saya dulu Marbawi ni megah tak kira lah. Ada Marbawi, saya Marbawi, kamus mastika, yang tu Melayu ke Arab, nak bagi terror Arab. Tengok tu Marbawi ni Arab ke Melayu. Tu beli Munjid, kamus Tulab. Tu jangan beli Munjid yang Yahudi tu. Tu dipesan siap dah. Itu orang Yahudi punya. Kalau kamu nak beli, belilah. Beli Lisanul Arab. Lisanul Arab. Tu saya ada pilih. Bawa Amayah nak bubuh sini. 6 jilid. Tebal tu, satu-satu tebal tu. 6. Kamus sahaja. Itu kamus. Dan telah dibuat, ada dipanggil Fihris Lisanul Arab. Cerita semua Diwan Kamus Lisanul Arab. Dewan ni maksudnya satu kitab khas, bukan kitab yang himpun semua syair-syair yang ada dalam Kamus Lisanul Arab yang 6 jilid tu. 6 jilid juga. Kalau dibuat yang apa-apa tu 6 jilid juga. Himpun syair je. Siapa dia kata, siapa dia kata, siapa dia kata, siapa dia kata. Syair saja. Kitab tu himpun syair je. Syair huruf ba, huruf alif dulu. Huruf alif siapa dia? Huruf ba. Apa dia syair yang dia punya fasilah dia tu hujung dia huruf ba. Ba syair siapa, syair siapa, syair siapa, syair siapa. Di mana dalam Lisanul Arab tu disebut. Kita tak ada ilmu untuk sadar sembang. Tu nak belagak pandai. Saya kalau cakap ni tu saya buat dengan muka sekali ya. Buat pandai. Tak boleh. Jangan nak buat pandai. Tak pandai saya buat gitu. Tak reti saya. Jadi berkata Sayyidina Umar, diwan kita ni syair puak jahiliah. Maka sesungguhnya ada padanya dalam syair tu ada tafsir bagi kitab kamu. Zihar. Apa makna zihar? Daripada perkataan zahrun. Zuhrun, zahrun. Zahrun mana belakang? Zihrun, zahrun, zuhrun, zuharun, ziharun, zihar. Ambil macam mana nak faham tu? Quran sebut macam mana? Walladzina yuzahiruna min nisaihim zahara yuzahiru. Apa makna? Zahara yuzahiru. Zihar menzihar. Ada makna muqabalah. Makna apa? Semua kena rujuk bahasa Arab. Semua kena rujuk bahasa Arab. Quran sebut wa aulamastumun nisa, aulamastumun nisa. Apa beza lamastumun nisa, aulamastumun nisa? Semua tengok Arab. Apa makna dia?
fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Apa nak sebut ni? Kisah isteri Nabi Ibrahim. Dia sebut fadhahikat, bila Nabi Ibrahim diterima doa daripada Allah Taala untuk dapat anak, isteri dia fadhahikat. Fadhahikat. Benda mana dhahikat ni? Puak Arab pun pelik. Dhahikat. Quran dhahikat kan? Apa dhahikat? Dhahikat ni dhahikat gelak. Kita terjemah. Apa mana dhahikat? Cari syair-syair Arab. Oh, dhahikat mana hadat. Mana datang haid. Umur 90 tahun tak pernah haid semua hidup, datang haid. Kalau umur 60 menopause 90 datang haid, tak heran. Ni tak pernah. Pasal isteri dia mandul. Tak pernah main haid semua hidup. Perkenan Allah Ta'ala, perkenan doa Nabi Ibrahim. Dia doa untuk dapat anak, isteri dia terus main haid. Datang lepas Quran dengan fadhahikat. Apa makna dhahikat? Nak rujuk mana? Tengok syair Arab, Diwan al-Arab Jahili. Tu kita lah ni mudah banyak lah, tapi ini dia punya uslub dan format dah. Satu disiplin dia sangat besar. Saya nak sebut tu memang antara tempat rujukan macam ni, tapi siapa dia yang pakar macam ni? Saya sila ambil lagi jadi kafir terus pula. Macam apa? Dia ambil orang kafir hurai. Itu ambil orang kafir hurai. Yang ni bukan nak ambil kafir hurai, yang ni nak ambil makna lughah. Nak explore dia, explore lughah. Wa faqihatan wa abba. Apa makna abba dalam Quran? Zamharir. Apa makna zamharir? Qamtarira. Apa makna qamtarir? Ada benda-benda kalimah-kalimah ni orang Arab pun dengar. Apa ni? Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Apa qaswarah? Apa qaswarah? Kita tak bisa dengar qaswarah. Dia melainkan ni bahasa sastra tinggi yang baru jumpa qaswarah. Oh, singa. Wadanfar. Wadanfar singa lah. Itu bahasa orang kampung-kampung Hulu. Orang Badui pakai wadanfar. Qaswarah ini bahasa istana. Singa bahasa istana. Disebut dengan qaswarah. Selalu sebut asadun, singa. Macam mana nak tahu semua tu? Ui, kena ngaji tu. Diwan Arab tu. Saya taklah pakar, memang tak pakar pun. Malu nak sebut, macam apa? Bodoh banyak. Tapi ngaji kan lah. Nak kelahi boleh. Saya mula-mula ngaji dulu. Antara saya mengaji pening kepala, ngaji syair ni. Saya sastra, memang saya bukan kelas sastra. Saya bukan ngaji sastra. Saya ngaji waktu STP saya, lepas SPM, saya duduk dengan Datuk tu, dia ada STP. Ambil je lah. Lepas saya nak ambil Kitab Syariah dengan Usuluddin. Kena ambil pengajian am, kena ambil nak bagi cukup subjek, kena ambil sastra. Allah letih dengan sastra. Sastra pula dulu buku dia, teks dia, kisah Sandera. Siapa ingat? Sandera dah. Tak ada nulis sastra seorang pun. Dia tukar-tukar teks. Zaman saya tu Sandera apa lah, lupa lah. Saya gagal sastra tu. Bahasa Malaysia dulu bila sastra gagal. Dia dua kertas. Kita bahasa Malaysia ada satu kertas sastra, satu kertas bahasa Malaysia. Karangan tak ada masalah. Bubuh je. Apa saya nak sebut ni? Ngaji bahasa Melayu saya tak minat. Apa sastra dia sastra bodoh. Cerita Sandera apa bala tu. Tak minat asal. Ngaji Arab, ni apa? Kena baca Tarikhul Adab Arabi. Sastra juga. Gaji sastra Arab ni serius tu. Nak hantar macam mana? Pasal dia bukan bahasa biasa, bahasa syair tu. Nak faham syair satu. Masa tu terpaksa pulun juga ilmu arut kopiah ni. Baru cekah mata nak faham. Hazaf sini Allah ni. Zi'ilal, zihaf dia. Arut dia. Jenuh lah. Nak pergi faham tu. Sampai boleh faham lah. Baca syair boleh. Senyum gitu lah. Takdir kalam siap. Semua daruri, tak syairi. Zi'ilal, zihaf, tadmin, doman. Mana idmar, mana bolehlah reti-reti nak ingat semua. Tak apa ingat. Tak pasal jangan duk bergomoi dengan dia. Tapi reti.
ni apa nak kenal ni bahar apa ni? Bahar Wafir, bahar Kamil, bahar Tawil, bahar Madid. Ni bahar Mustadrik. Bahar Rojas tu selalu sangatlah kan. Bahar Basit. Nak ingat satu-satu bahar gedebuk. Lepas tu nak ingat lughah pula. Apa dia? Mana takdim, takhir, syi'in, durur. Itu salah satu syarat untuk jadi mujtahidin ilmu tu. Ilmu istiqaq, ilmu lughah. Tu saya kata saya memang pegang banyak bab tu. Tapi nak kelahi boleh? Try nak kelahi. Kawan-kawan saya pun ada kat mengaji sebab pergi Mesir tu, mengaji Arab. Dia kata pelajaran yang kami selalu lari dah ponteng pelajaran tu. Mengaji tarikhul adab. Sastra Arab. Apa cerita ni? Nak sebut diwan syair. Maka sesungguhnya padanya tafsir bagi kita kamu. Pasal apa tafsir? Nak faham makna Quran tu kembali pada lughah Arab ni nak tengok mana? Kena tengok diwan syairil syu'ara. Kena tengok diwan syu'ara. Kena tengok antologi syair-syair Arab. Siapa dia sebut di makna apa. Tu diwan. Diwan ni antologi ya. Antologi. Anto tadi lah. Antologi. Antologi. Ada kitab kamu dan makna-makna bagi kalam kamu. Intaha. Selesai. Dia kata Jamal tafsir juzuk 2. Tafsir Jamal. Muka surat 572. Dan berkata Ibn Abbas, Asy-syi'ru diwanul Arabi. Kita habis ya sebut syair-syair ni. Asy-syi'ru diwanul Arabi fa idza khafiya alaina al-harfu min al-Qur'an alladhi anzalallahu bi lughatil Arabi raja'na ila diwaniha faltamasna ma'rifata zalika minhu. Artinya syair itu dewan bagi orang Arab. Maksud dewan ni antologi orang Arab. Syair dia antologi dia. Maka apabila tersembunyi, maksudnya kalau ada benda yang tak tahu, tak boleh nak faham atas kita satu huruf daripada Quran, walaupun satu huruf, kan kena huruf jar, makna apa ni? Ada dalam hadis sebut dakhalati mar'atun fi hiratin, masuklah seorang perempuan fi hiratin nara. Fi hiratin, kalau terjemah fi ni terjemah kita pada seekor kucing masuk neraka. Seorang perempuan masuk neraka. Dakhalati mar'atun nara fi hiratin. Seorang perempuan ni masuk dalam neraka pada seekor kucing. Pada seekor kucing. Apa makna fi? Fi ada banyak mana? Ada fi dengan mana makan, ada fi dengan mana zaraf, ada fi dengan mana mutaaddi, ada fi. Mana satu. Antara fi ni ada fi dengan mana ta'lil. Fi makna ta'lil. Fi makna kerana. Dakhalatim ra'atun nara. Dakhalatim ra'atumun nara. Dakhalatim ra'atunin nara fi hiratin. Masuklah oleh seorang perempuan ni ke dalam neraka kerana seekor kucing. Fi hiratin tu fi dengan mana li hiratin. Ataupun ba makna sababiah, sabab seekor kucing. Rabatatha walam tut'imha. Tu saya ngaji tu satu lughah tu nak faham satu-satu harfin dalam Quran, dalam hadis, nak faham dia makna apa, tengok syair ni, tengok syair ni. Syirah ni. Saya mengaji dulu kepala berasap Siapa? Semua kita Arab, mana ada kita Melayu? Adam juga lah nak kata apa. Masa dulu saya tak pakai, tapi bila baca macam ni saya naik angin ya. Ui, kalau saya sebut lagi tuan-tuan melengung ya. Satu yang dalam syair nak ambil faham daripada syair tu. Allah. Kalau ada satu huruf pun daripada Quran yang menurun oleh Allah Ta'ala dengan lughah Arab itu, pulanglah kita, kata dia, kepada dewannya, maksudnya antologinya, antologi Arab.
maka menuntutlah kita akan mengetahui demikian itu daripadanya. Kita kena cari syair Arab untuk pergi faham makna. Itu ulama kalau bahas saya sebut masalah bid'ah, hang tengok elok-elok bid'ah, jangan cakap sebarangan. Hang bodoh, hang tak reti, hang duk bid'ah. Bid'ah ni dalam istilah syarak apa dia? Bahkan atas keputusan nak sebut ulama, tak ada istilah bid'ah pada hukum-hukum yang dah ada dalam fiqh, sepatutnya tak ada. Siapa? Dah dihukum oleh ulama. Ni hukum sunat. Yang ni hukum wajib. Buat madrasah. Zaman Nabi mana ada madrasah tahfiz? Ngapal dalam masa 3 tahun ataupun kurang. Ada tak? Zaman Nabi ada? Mana ada? Mana ada? Apa hukum buat madrasah? Bid'ah. Tak ada istilah bid'ah. Siapa? Wajib buat madrasah tahfiz. Kalau tak ada dia, tak ada hasil hufaz Quran, sedangkan dia fardu kifayah, wajib fardu ain buat madrasah tahfiz. Kalau ada banyak dah, ni nak berhidup satu lagi, fardu kifayah hukum dia. Nampak? Boleh faham saya cakap apa? Tak ada istilah bid'ah itu. Maksudnya apa? Dah dihurai dengan kaedah agama, ni hukum yang hasil. Kalau duk sebut bid'ah agak begam. Apa hukum tahlil? Sunat. Apa hukum wirid lepas sembahyang? Sunat. Apa hukum talqin di kubur selepas kubur mayat? Sunat. Apa hukum berzikir ramai-ramai dengan jahar? Sunat. Puak bengam tu macam mana? Bid'ah. Itu bengam. Dia tak bahas dengan disiplin. Jadi tak dapat tidak kena tengok di Diwanul Arab. Intaha kata dia ambil ni nukilan daripada kitab Al-Itqan. Kitab Itqan ni kitab yang dikenal oleh Abdul Rahman Suyuti, Syekh Suyuti. Khas bicara ulumul Quran. Pasal saya kitab Itqan ni pakai syahadah sanawi saya, 4 sanawi di waktu 26 makan Datuk tu isyadiah tu. Pakai kitab Itqan untuk syahadah sanawi. Syahadah sanawi saya Itqan fi ulumil Quran. Taklah tebal mana. Saya punya kitab ada 2 jilid. Sekarang ni 1 jilid je tebal tu. Untuk usul tafsir kitab tu keluar imtihan sanawi saya. Mengajar pun ustazah tu hidup lagi. Umur pun berapa ni? Kat 90 lah pak. Tak, saya ngaji 40, 30, 20, 30 tahun, 40, 70, 80 mestilah umur dia. Hidup lagi ustazah. Ustazah tu anak kepada almarhum Tuan Guru Haji Ghazali lah. Nama ustazah Hamudah. Saya panggil Hamudah. Kami masyhur panggil kata mesra Mak Utih. Mak Utih. Mak Utih. Apa saya nak sebut? Dia baca kitab Itqan macam baca kitab Melayu. Dengar lah mula. Tapi masa tu kelampak senawi lah, tak apalah, geti lah nak kelahi. Saya antara orang yang dah beli kitab awal-awal. Dia pergi Mekah tahun bila tu, pergi umrah, saya kirim. Pergi kat sana beli kitab Itqan. Dia beli 2 jilid. Selalu 1 jilid koman, dia kata mahal apa. Saya tak ingat harga saya beli apa. Tapi saya kirim masa dia mau pergi umrah. Kirim beli. Allahumma salli wa sallim. Bila ada satu ketika tu buat pameran kitab. Buat hari kurikulum yang turun sekolah. Pasal sistem dia ada sistem sekolah, ada sistem umumi pondok ada lagi. Bila buat hari kurikulum nak buat pameran lah, kitab ni pakai kelang idadi 1, 2, 3, sanawi 1, 2, 3, 4. Bila nak tunjuk ulum Quran ni, kitab dia orang semua buruk-buruk. Kitab saya cantik sekali. Ambil kitab saya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Saya nak cerita kitab tu. Ada nostalgia saya kitab tu. Saya pasal almarhum Tok Guru kalau dia sebut, saya beli. Dia apa? Memang beli dulu sampai tak lekang baca kitab, best. Buka satu. Kalau dulu saya mengajar dengan sekarang lain. Dulu saya boleh sebut kitab muka surat apa muka surat. Lama lah tak buat macam tu, slow lah. Tapi biasa lalu ingat kalau buka tu jumpa lagi aku tumbuk dengan hang tau. Ini disebut dalam kitab Al-Itqan yang syarat nak jadi mufassirin ada 20, saya tengok 20 berapa syarat-syarat untuk jadi mufassirin.
Dengan Al-Quran tu sendiri, marja' domir, kena tengok isim isyarah, marja' domir, makrifah nakirah makna apa, makrifah makna apa, lil ihdi, lil ahdi, lil zihni, lil dururi. Masya-Allah, banyak. Ada 20 lebih qawaid. Antaranya yang kena faham al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Antaranya ni kena faham diwan syu'ara, diwanul arabi, kena kuasai ni syair-syair Arab ni. Dia nak tak ada lah nak tafsir Quran, tak ada lah, tak boleh jadi mufassirin. Ilmu balaghah, ma'ani, bayan, madad tu mesti dah. Mesti betul pula mustaqim qawaid aqliyah, cara berfikir. Qawaid usul, mana yang dipanggil usul furu' dalam bab qiyas, maqis alaih. Mesti ingat semua qawaid dalam bab qiyas syaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalits, syaklul rabi', kedebu kena ingat kam kif dia. Macam ni natijah dia apa dia kena ingat sebiji-sebiji. Saya kata tak jadilah ni tafsir aku ni. Boleh ke senang. Habis-habis tengok popok lah ni, apa pandangan? Beri tadabbur. Ya Allah, terbakar tengok. Pasal tak ikut disiplin tu terbakar tu. Muka surat 121 juzuk awal. Misalnya seperti puak khilaf mentafsirkan tertinggi pada ayat Ar-Rahman alal arsy istawa itu dengan makna merentah. Diambil daripada syair Akhtal pada qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Artinya sesungguhnya merentah dan mengerasi Raja Bishr atas negeri Iraq itu daripada ketiadaan pedang dan darah yang ditumpahkan akan dia. Panjang cerita tu, tapi dia kata yang tu perkataan tu syair tu. Kalau popok Wahbi kan tak tahu dia kata apa. Tengok ni popok ni. Pi ambil syair-syair daripada orang Yahudi Nasrani. Bengap sungguh. Kita duk cerita tentang masalah diwan tu. Yang dia orang duk itikad Allah Ta'ala tu menentang apa? Bobo menentang terus kan. Panjang kalau saya kelahi. Reti nak kelahi dengan orang boleh. Lagi ikut tengah-tengah lagi ke? Dia berbangga tak kira dah buka kitab syair ni adalah kitab Yahudi. Kitab Yahudi Nasrani. Ambil ni takkan dijadikan kita rujukan dalam tafsir ke depan kedebuk. Orang bodoh tengok, wah hebat Maulana lagi. Maulana ni hurai baca kitab siap berdalil. Dia tak tengok kita buka kitab lagi. Tapi kita bukan jenis pasien tu. Maka adalah khalaf tafsirkan istawa dengan makna merentah dan mengerasi itu dengan ada bandingannya pada syair itu. Lagi pula dengan perhela oleh sahabat Nabi yang menarik makna tu, makna istaula. Jadi ambil kira sahabat ambil pada syair, jadi kira rujuk kat sahabat lah, bukan rujuk kat syair tu sahabat pun dah rujuk siap dah. Sahabat Nabi SAW pada mengambil lughah, ambil lughah tu, bukanlah pada mengambil hukum agama. Tu bagi faham tu. Nak ambil lughah bukan ambil hukum. Yang dia orang kata Allah Ta'ala tu ambil hukum, lagi bengap. Tak boleh, saya bengap ni berapa kali saya dah ulang ni. Sampai orang hafal dah. Ada orang jadi pepatah dalam Facebook dia, buah kata kalau gaji kat saya kena bengap ke apa dia. Bekam macam tu lah dia sebut kan. Apa dia ni? Dia orang ni ambil hukum agama daripada Yahudi Nasrani. Maka tidak ada makna bagi perkataan setengah daripada puak-puak musyabbihah adalah yang tafsir istawa dengan mana merentah itu ialah ambil daripada Yahudi dan Nasrani. Sebut siap dah. Lama dah tunggu kita ada sebut ni. Maka ini perkataan ialah sangat buruk kerana pada sangkanya ambil hukum bagi kafir. Jadi kita ambil hukum, jadi ambil hukum kafir. Kalau itu Al-Quran ambil rujuk pada syair-syair Arab jahiliah tu, ambil makna daripada kafir lah itu. Ambil hukum hakam daripada kafir lah tu. Bukan, ambil lughah. Ambil bahasa. Munduk gaji orang putih tu, ambil orang kafir. Is a was were present past tense continuous nak apa ke. Tu gaji orang kafir. Ambil Yahudi Nasrani tak jadi kafir lah tu. Ambil lughah. What the hell is going on with you? Mula juga mutih dah. Kita bukan ambil hukum kafir, ambil lughah.
mari pakai pada Islam. Kita bukan sangka dia, kita ambil hukum pakai kat Islam. Dan jahil ia pada menyuruh sahabat itu dengan mengambil lurah. Jadi sahabat Sayyidina Umar perintah suruh ambil diwan hukum pada syiar Arab ni, ambil lurah, bukan ambil hukum. Hukum ulama kita pakar-pakar semua, cuma nak ambil lurah mesti ambil pada tempat dia. Anak-anak yang dikasihi, wallahu a'lam. Ada soal? Jahil ia pada, dan jahil ia menyuruh sahabat itu pada mengambil lurah. Jahil ia orang tu lah musyabbihah. Musyabbihah tu jahil, dia tak tahu yang Sayyidina Umar suruh ambil pada syair tu ambil apa? Lurah. Ia tu musyabbihah Wahbi tu. Itulah kalau nak bicara bahasa tu memanglah ada bahasa-bahasanya tu. Tu yang kalau dapat dengan kesimpulan tak ada istilah bid'ah. Kalau bid'ah hasanah tu maksudnya tu yang sunat, ada jadi wajib, ada fardu kifayah. Kalau benda-benda yang memang bid'ah yang memang dalam hadis sebut tu, bid'ah yang sesat tu, yang tu nama dia makruh, itu nama dia khurafat, itu nama dia haram. Tak payah sebut dah bid'ah tu. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni satu lurah, perlu dihurai. Boleh? Ni capal apa? Bid'ah. Pakai joker bid'ah. Tu bid'ah sesat, ni bid'ah sunat. Tak kena gaya bid'ah wajib, yang tu jadi bid'ah haram. Pasal apa tu? Ulama dah hurai dah satu-satu. Bid'ah dia bukan hukum. Yang hukum bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah satu bahasa zaman Nabi tak ada. Itu je. Tak semestinya bila zaman Nabi tak ada, zaman kita tak boleh buat. Tak boleh. Itu dah ada perincian dalam usul fiqh, dah ada fiqh pun taklid. Demo masalah tak mau taklid. Nak bicara sendiri ambil pada hadis. Itu yang dia tak ada hukum wajib, sunat, haram, makruh tu, dia ada apa? Bid'ah, tak bid'ah. Bid'ah sunnah, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah, itu yang dia ada. Jarang kita nak dengar dia sebut haram, makruh, harus, sunat. Ni harus hukumnya. Ni najis hukumnya. Tak ada. Dia kan ni bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Kita dah ada hukum syarak 5, dia hukum 2, bid'ah sunnah. Takbiratul ihram hukum sunnah. Sunnah kalau tinggal macam mana? Sunnah, jangan tinggal. Untuk doa, misalnya doa duduk antara dua sujud, sunnah. Tak baca doa antara dua sujud, sunnah. Kalau tinggal kena sujud sawi tak? Sunnah. Dia tak ada jawab. Pasal dia tak hati pekah. Dia bukan ngerti hukum pekah. Bagi pekah dia tak ada jawab. Penin. Pasal apa? Duk sunnah. Dia tak tahu hukum harus, tak harus, sunat, haram, makruh. Level lah hukum muakkad, tak muakkad. Dia orang bukan ahli mujtahid. Dia orang tak boleh nak orang kata apa perincikan satu-satu hukum. Ulama kita, siap dah semua. Bahkan kita tak jumpa pun dalam kitab bid'ah. Mana dah? Hukumnya ini makruh, ini haram, ni khilaful aula, ni karahatut tanzih. Dalam bekah macam tu. Ada kes-kes tertentu je dia akan guna bahasa tu. Dia orang ni zikir hari-hari bid'ah. Macam tu. Jadi saya tak panjanglah cerita bid'ah hasanah tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana bada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal as-salati ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidaya kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafilaka al-ghafilun. Allahumma salli afdal as-salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidaya kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafilaka al-ghafilun. Allahumma salli afdal as-salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك كلما ذكرك
ذاكرون